Selamat sejahtera, nama saya Nurin Adlina binti Abdul Zamzami, nombor matriks MA20102. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang isu tuduhan antisemitik ke atas Malaysia dan tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk pengenalan, saya akan jelaskan tentang definisi antisemitik. Antisemitik merupakan suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk penganiayaan atau penyiksaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras. Mulai daripada kebencian terhadap individu sehingga lembaga, ia termasuklah anti-Yahudi, anti-Israel dan anti-Zionis. Dari segi sejarah, orang Arab juga Semitik kerana menggunakan bahasa Semitik purba. Sesiapa bercakap mengenai soal Yahudi, bangsa mereka mengenai Holocaust atau berkias mengenainya akan dicap sebagai antisemitik atau anti-Yahudi. Fenomena yang paling terkenal akan antisemitik adalah ideologi Nazisme dari Adolf Hitler yang menyebabkan pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropah. Seterusnya tentang isu hubungan diplomatik antara Malaysia dan Israel. Hubungan Malaysia-Israel merupakan isu yang sensitif bagi umat Islam di Malaysia. Malaysia dan kebanyakan negara Islam tidak mengiktiraf negara Israel dan tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut apa yang telah saya perolehi, selepas perjanjian Camp David antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada 17 September 1978, banyak negara Islam telah mengiktiraf negara itu. Beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh ulama Mesir untuk menghalalkan perjanjian tersebut. Negara Israel ditubuhkan pada 1947, sedangkan Malaysia ditubuhkan pada 1963. Kedua-dua negara ini adalah bekas tanah jajahan British. British menguasai Mesir pada tahun 1914, terusan Suez dan Baitul Maqdis pada 11 Disember 1917. Walau bagaimanapun, pendirian Malaysia jelas tidak mengiktiraf kewujudan negeri Israel, sebuah negeri yang dibentuk melalui penyerangan dan jajahan negara Palestin secara haram sejak lebih 50 tahun dahulu sehingga sekarang. Tambahan lagi, Israel merupakan rejim yang memangsakan warga Palestin tanpa henti dengan mengusir mereka keluar daripada kediaman asal. Kekejaman tentera dan pembunuhan secara terbuka dan besar-besaran terhadap penduduk awam termasuk golongan tua, wanita dan kanak-kanak. Merampas hak asasi seperti kebolehan untuk mencari pekerjaan, menjana pendapatan melalui perniagaan, akses kepada kemudahan kesihatan, pendidikan dan juga keperluan asas seperti makan dan minuman. Ulasan dengan lebih teliti tentang topik ini akan dikupaskan oleh rakan-rakan saya. Sekian saja dari saya. Salam sejahtera, nama saya ialah Pawatarni Agilan dan nombor matrik saya ialah AA20082. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai isu realiti iaitu tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Mari kita tengok sejarah isu tersebut. Pada sekitar bulan Oktober 2003, Tun Dr. Mahathir iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia kita telah memberikan ucapan pembukaan sempena persidangan OIC yang diadakan di Kuala Lumpur. Ucapan itu menyetuskan kontroversi dan didakwa sebagai antisemitik. Antara presiden yang menyokong Tun Dr. Mahathir ialah Presiden Indonesia, Presiden Afghanistan, Presiden Iran dan pelbagai lagi. Berikutan, larangan Malaysia ke atas atlet Israel untuk menyertai kejohanan bersaing para dunia. Dr. Mahathir menyatakan bahawa Malaysia mempunyai hak untuk menuntut sepadannya kepada sesiapa dan itu ialah fungsi sempadan. Justru itu, disebabkan oleh pihak Israel yang telah membuat banyak kesalahan menyebabkan Malaysia untuk tidak menjalini hubungan diplomatik dengan Israel.
Selain daripada itu, kenyataan Dr. Mahathir mengenai penglibatan pembayi wang antarabangsa, George Soros, seorang Yahudi dalam spekulasi mata wang. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan isu daripada aspek LMEA. Isu tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel boleh juga berkait dengan aspek LMEA. Aspek LMEA ialah aspek logik. Secara logiknya, kita atau seseorang tidak menyokong sesuatu yang membawa keburukan kepada pemikiran dan pendirian. Sebab itu, Malaysia tidak menyokong kerjasama dan keganasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Kedua, Malaysia tidak ingin terlibat dan terpengaruh dengan perbuatan tidak bermoral. Bukan sahaja Malaysia, tapi banyak negara lain tidak mengiktiraf Israel sebagai sesuatu negara. Hal ini kerana mengakibatkan kesan bahaya dan ancaman kepada negara. Falsafah pendidikan negara iaitu FPN juga boleh berkait kepada isu ini. Falsafah pendidikan negara. Menurut falsafah pendidikan negara, terdapat dua elemen penting iaitu rohani dan emosi. Tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel boleh berkait dengan rohani dan emosi. Daripada aspek rohani, sikap tidak keperimanusiaan Israel. Hal ini kerana terdapat banyak bukti iaitu Israel telah membuat kelakuan buruk terhadap Palestin kerana mereka tidak mempunyai pegangan agama. Dengan Malaysia mengadakan hubungan diplomatik bersama Israel, ini akan membimbangkan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang tidak harmoni. Seterusnya, daripada aspek emosi pula, Israel memberi kesan negatif terhadap emosi rakyat Palestin dan ia juga menyebabkan kesihatan mental serta emosi merundang. Seterusnya, daripada prinsip rukun negara. Isu tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel juga boleh berkait dengan prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Malaysia tidak mahu mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel kerana banyak melakukan kesalahan yang tidak boleh dibukti. Undang-undang negara telah menyatakan negara berhak untuk menuntut sempadan kepada negara tertentu. Ini telah dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir dalam sesuatu persidangan. Agama Islam, iaitu agama rasmi negara Malaysia kita juga sangat menentang keras dengan perilaku kejam Israel. Akhir sekali, Malaysia menerapkan prinsip rukun negara demi keamanan negara. Salam sejahtera kepada Dr. Irfan. Nama saya Nishanti dengan matriks ID KA20011. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya konflik di antara Malaysia dengan Israel. Antara faktornya adalah faktor agama. Konflik antara Israel dengan Palestin berpunca dari salah satu faktor utama iaitu keagamaan apabila golongan Israel telah menubuhkan gerakan Zionism sebagai sebuah gerakan keagamaan yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Keadaan ini menyebabkan mereka ingin mendapatkan negara atau kawasan untuk dijadikan pusat penyebaran agama mereka. Malahan, mereka percaya kerajaan mereka atau pusat penyebaran agama mereka perlu dipusatkan pada tempat-tempat diturunnya kitab Injil iaitu di kawasan Palestin. Seterusnya adalah faktor perebutan tanah. Perebutan tanah antara Israel dengan Palestin adalah disebabkan kepercayaan yang dipegang oleh golongan Zionis yang terdiri daripada orang Israel yang percaya bahawa tanah Palestin, khususnya Jerusalem, merupakan tanah suci bagi agama Yahudi dan mereka berhak ke atas tanah tersebut. Orang-orang Yahudi mempercayai hak kebebasan beragama dan tiada paksaan dalam menganuti agama. Namun, perkara sebaliknya berlaku apabila mereka sendiri seolah-olah tidak memegang dan menafikan prinsip-prinsip agama tersebut dan melakukan kezaliman ke atas rakyat Palestin seperti pengusiran secara paksa, rampasan tanah,
harta dan lain-lain kekejaman yang mereka lakukan. Seterusnya, faktor ideologi Zionism. Alasannya, Palestin dianggap sebagai tanah akhir bersejarah bagi orang Yahudi. Ideologi Zionism juga menekankan bahawa mereka tidak hidup aman dan damai dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan akhir sekali, faktor ekonomi. Pemilik negaraan terusan Zeus oleh Mesir melalui ucapan Gamal Abdul Nasir yang memerintah Mesir pada ketika itu menyebabkan ketidakpuashatian beberapa pihak yang mempunyai kepentingannya. Ekoran daripada itu, Israel telah melancarkan serangannya ke atas Mesir yang menyebabkan konflik di antara dua negara ini semakin sengit. Ditambahkan lagi apabila terdapat pihak lain yang turut terhadap terusan Zeus. Terdapat juga beberapa tindakan Israel terhadap Palestin. Antaranya ialah serangan balas dengan pembunuhan militan kanan Gaza Palestin, pembinaan tembok pemisaan Palestin-Israel dan juga tahanan di penjara Israel terus dianiaya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Aizani Zambi Ramlan, MA 20044, akan membincangkan tentang punca Malaysia dituduh sebagai anti-Semitik. Ia berpunca daripada kritikan Tun Dr. Mahathir terhadap Israel yang telah melakukan kesalahan yang telah menindas penduduk Palestin. Hal ini menyebabkan kaum Yahudi mengatakan bahawa Malaysia adalah negara anti-Semitik. Walhal sebenarnya Malaysia hanya mengkritik perbuatan Israel terhadap Palestin dan bukannya pada kaum Yahudi tersebut. Daripada aspek LMIA, setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk menyuarakan sebarang pendapat. Tun Dr. Mahathir berkata bahawa Malaysia kekal dengan pendirian bahawa Israel adalah negara pengganas dan Malaysia berpegang teguh pada prinsip Israel adalah negara penjenayah. Daripada aspek falsafah pendidikan kebangsaan iaitu kerohanian, mengenal pasti dan bersuara menentang perkara yang salah. Tun Dr. Mahathir mengatakan mereka telah melanggar undang-undang antarabangsa dan tidak ada siapa yang berani mengatakan apa-apa tentang perbuatan mereka tersebut. Ia perlu ditegakkan dan perkara tersebut perlu dibetulkan. Seterusnya, rukun negara. Dalam aspek kesopanan dan kesusilaan, sikap menentang dan mengutuk perbuatan yang salah penting untuk mengukuhkan kepribadian dan keharmonian bangsa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanis Farhad bin Abdul Wahid, nombor matrik MA 20106. Saya akan membentangkan tentang kesan tuduhan antisemitik terhadap individu, masyarakat dan negara. Untuk saya akan membentangkan terhadap individu dan negara. Untuk individu, pertama sekali diri sendiri akan terasa dipandang rendah oleh orang luar. So, apabila kita dituduh sebagai antisemitik, orang luar negara akan memandang pelik pada kita. Nombor dua, perasaan takut atau fobia akan orang luar negara yang memandang serong terhadap negara kita sendiri. Apabila kita pergi ke luar negara, kita akan rasa dipandang serong oleh orang luar negara dan kita akan rasa takut apabila mereka dapat tahu bahawa negara kita dituduh sebagai antisemitik. Seterusnya, yang ketiga, seseorang individu itu akan terpaksa menghadapi segala kata-kata buruk yang diberi oleh orang luar kerana terdapatnya kesan tuduhan sebagai antisemitik. Seterusnya, kesan tuduhan antisemitik terhadap negara. Hubungan diplomatik dengan negara lain akan menjadi renggang, ekonomi antara negara akan berkurangan, status import dan ekspor hasil barangan keluar negara akan berkurang. Untuk memberi keterangan lebih lanjut lagi, hubungan diplomatik dengan negara lain akan menjadi renggang apabila mereka dapat tahu bahawa negara kita merupakan negara antisemitik. Kebanyakan seperti yang kita tahu sekarang ni, banyak negara seperti negara besar, negara USA yang menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan apabila mereka dapat tahu negara kita merupakan negara yang antisemitik, hubungan diplomatik antara negara kita dan negara USA berkemungkinan akan menjadi lebih renggang. Kesan tuduhan antisemitik terhadap individu, masyarakat dan negara. Saya akan menerangkan dari segi masyarakat. Yang pertama,
hubungan intim sebuah masyarakat akan menjadi renggang. Yang seterusnya, menjejaskan keharmonian masyarakat yang menyebabkan terpaksanya mereka menyembunyikan identiti masing-masing. Dan seterusnya, nilai sesebuah masyarakat akan jatuh. Dan akhir sekali, wujudnya perasaan bimbang di dalam kalangan masyarakat sebagaimana perkara yang telah berlaku kepada rakyat Palestin, iaitu ribuan antara mereka dibunuh dan 750,000 orang dihalau. Dari segi elemen epistemologi ataupun elemen logik, ia membolehkan kita mendapatkan pengetahuan tentang alam sekeliling, membezakan yang benar atau palsu. Jadi, sebagai masyarakat yang berwibawa, kita mestilah cakna tentang perkara yang berlaku di sekeliling dan memastikan kesahihan perkara tersebut dengan melakukan kajian selidik dahulu. Contohnya, apakah punca tuduhan antisemitik ini berlaku dan adakah wajar untuk adanya pihak bersifat antisemitik. Seterusnya, dalam elemen FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan, ada menyatakan bahawa rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Hal ini boleh dikaitkan dengan jika sebuah masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, perkara-perkara seperti tuduhan antisemitik tidak akan berlaku di dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, elemen prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jika masyarakat atau rakyat Malaysia menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang baik, semestinya tuduhan-tuduhan sebegini tidak akan berlaku dalam kalangan masyarakat. Selamat sejahtera. Nama saya Sri Hari Anak Lelaki Gopinathan, nombor matrik AA2007. Sekarang saya akan menerangkan bagaimanakah kaedah untuk mengatasi tuduhan antisemitik. Sekarang tolong melihat kepada artikel yang saya attach pada PowerPoint tersebut. Artikel ini menyatakan bahawa Malaysian Prime Minister has the rights to ban Israel. Apabila seorang individu tersebut mentengok tajuk yang bombastik sebegini, mereka akan mengingat bahawa kita sebagai rakyat Malaysia atau menganggap bahawa semua orang di Malaysia adalah anti-Semitism. Tetapi apabila anda meneruskan membaca artikel tersebut, anda boleh mengetahui bahawa Perdana Menteri kita tidak anti-Semitism, tetapi mereka anti-government Israel disebabkan perkara-perkara kejam yang dilakukan oleh mereka. Perdana Menteri kita selalu mengutuk Israel disebabkan tiada siapa akan mengutuk Israel selain Malaysia terhadap isu-isu sensitif tertentu. Sebab kebanyakan negara takut kepada Israel, tetapi negara kita Malaysia memberi suara. Disebabkan itu, mereka melebarkan Malaysia sebagai anti-Semitik. Seterusnya, sebagai individu kita boleh mengatasi tuduhan anti-Semitik dengan cara melahirkan rakyat yang berpendidikan. Rakyat yang berpendidikan akan ada fikiran yang lebih cakap dan dia tahu bagaimana nak memberi reaksi kepada sesebuah atau sesetempat yang kita wajar melakukan. Orang yang berpendidikan akan berfikir apa masalah yang sebenarnya. Bukan secara terus dia akan react dengan mengikut hatinya. Yang kedua, kita boleh menggunakan elemen jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seseorang yang boleh menyeimbangkan empat-empat benda ni akan mendapat impak yang positif. Kenapa perlu elemen jeri ini seimbang? Okey, contoh saya bagi kalau kita tengok rakyat Malaysia kita ni, tiba-tiba dia akan jadi beremosi sangat dan akan terus react dalam social media yang akan memberi impak yang negatif kepada rakyat Malaysia dan negara kita sekali. Yang ketiga iaitu isi yang terakhir daripada saya, iaitu adalah elemen rakyat berkualiti yang menyumbang kepada negara. Maka daripada seorang individu tersebut akan berkait kepada nama negara kita. So itu je daripada saya. Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Iqmah Hafizi bin Mazlan. Nombor matrik saya MA20196. Seterusnya, saya akan bercakap tentang kaedah mengatasi tuduhan antisemitik dalam kalangan masyarakat.
So, kaedah yang pertama, masyarakat haruslah saling tegur-menegur antara satu sama lain atas tuduhan antisemitik ini untuk menjadikan sesebuah masyarakat itu menjadi yang lebih harmoni, aman dan damai. Seterusnya, ketua kampung memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi tuduhan antisemitik ini dengan mengadakan kempen untuk mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain dalam sesebuah masyarakat itu. Seterusnya, masyarakat haruslah bersatu padu dalam mengatasi tuduhan antisemitik ini untuk menitikkan nilai-nilai murni dalam diri masing-masing. Dan akhir sekali, masyarakat haruslah menegakkan pendirian masing-masing tentang tuduhan antisemitik ini, kerana supaya masyarakat menjadi lebih yakin atas tuduhan ini dan membuatkan sesebuah masyarakat itu menjadi lebih bersatu padu. So, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya adalah Tabrak Supasian anak lelaki Aran yang memegang nombor matrik EA20029. Hari ini saya akan menghuraikan kaedah-kaedah untuk mengatasi tuduhan antisemitik terhadap negara. Pertama sekali, kita haruslah bersyukur kerana negara kita mempunyai rukun negara yang boleh membimbing rakyatnya untuk membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Antara prinsip-prinsip rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, pergerakan anti-Israel di Malaysia yang di mana boykot, divestment dan sanction adalah langsung tidak bersikap antisemitik ataupun benci terhadap bangsa Yahudi. Hal ini kerana di dalam rukun negara yang menitik beratkan kesopanan dan kesusilaan, mengajar rakyat-rakyat di Malaysia untuk tidak membenci mana-mana kaum ataupun kaum Yahudi. Konklusinya, untuk mengelakkan daripada tuduhan antisemitik terhadap negara kita, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menitik beratkan dan mengamalkan rukun negara di dalam kehidupan harian kita. Selain itu, kita juga negara kita juga haruslah memutuskan mana-mana berkaitan dengan mana-mana negara yang mempunyai sikap perkauman ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Benjamain, nombor matrik MA20036. Saya selaku pembentang yang terakhir bagi kumpulan 5 akan menyimpulkan mengenai tuduhan antisemitik ke atas Malaysia. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau berberdiri tegas untuk mengutuk sekeras-kerasnya tindakan negara Israel terhadap rakyat di Palestin. Akan tetapi, beliau tidaklah anti-Yahudi ataupun antisemitik. Ini kerana tindakan kejam rejim Zionis pada masa kini telah melanggar rukun negara kita yang keempat dan yang kelima, iaitu kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Hal ini demikian kerana tentera Zionis telah merampas, menceroboh dan menakluk tanah Palestin dan melancarkan serangan yang ganas dan kejam terhadap rakyat Palestin. Bukan itu sahaja, mereka juga telah mengabaikan arahan daripada PBB dan tidak mahu berdamai dengan Palestin. Perkara tersebut telah menjadikan Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendirian untuk mengutuk negara Israel. Walaupun kita tidak dapat membantu rakyat di Palestin secara zahirnya di sana, namun terdapat banyak cara lain yang boleh dilakukan untuk membantu rakyat di Palestin. Nombor satu adalah melakukan kempen kesedaran terhadap rakyat di Palestin. Kesedaran terhadap isu ini sangat penting supaya dapat membuka mata lebih ramai pihak untuk membantu rakyat di Palestin yang sedang ditindas. Yang kedua, kita boleh memboikot produk syarikat yang menyokong perbuatan kejam Zionis. Boikot adalah satu mekanisme efektif yang telah berjaya di banyak negara dalam memberi tekanan kepada Israel. Yang ketiga, kita juga boleh memberi bantuan yang sewajarnya kepada penduduk di Palestin. Sebagai contoh, terdapat banyak pertubuhan bukan kerajaan yang bertujuan untuk mengutip dana untuk disalurkan kepada rakyat di Palestin.
Kita boleh membuat sumbangan kepada persatuan-persatuan ini supaya sedikit sebanyak dapat membantu rakyat di Palestin. Yang terakhir sekali, jika kita tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut, kita mempunyai cara yang terakhir, iaitu dengan berdoa. Berdoa adalah satu-satunya senjata umat Islam yang sangat berkesan untuk segala permasalahan pada masa kini. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang menghayati rukun negara seharusnya menolak perbuatan yang dilakukan oleh negara Israel ini terhadap negara Palestin. Ini kerana setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman dan damai di muka bumi ini. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.